Azam tu dengar daripada tahun 1945 lagi. Tapi mana pergi Azam tu? Macam sama je. Kata kau orang, awak tu pun dulu daripada lahir lagi kan berazam nak kahwin dengan siapa? Anak raja. Dapat ke tidak? At least nak kahwin dengan anak raja Azam saya. Kalau orang lain tu nak kahwin dengan suami orang, lagilah bahaya. Takut Danu, takut. Amboi Kila, boleh tahan opening awak panas. Tapi hari ni kita tak nak cerita tentang isu kahwin dengan suami orang. Kita nak cerita, nak discuss tentang azam. Tapi kalau cakap pasal azam nak kahwin dengan anak raja tu, dia macam unrealistic sikit lah Yelah, macam benda tu lambat lagi kau nak dapatkan. Tapi hari ni kita sebenarnya tak berdua tau Nana. Sebab kita ada tetamu yang istimewa, iaitu Putri Sarah dan juga Vicha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Sihat? Kita bercakap tentang tajuk kita hari ni, tentang azam. Mungkin boleh dikongsikanlah wanita-wanita cantik berdua ni, adakah azam untuk tahun baru? Pastinya ada. Berapa banyak kalau boleh dikongsikan bersama dengan penonton-penonton Hijabista? Azam tahun baru. Bila orang kata azam tahun baru, dia sebenarnya bukan tahun baru saja. Dia kena ada azam kat dalam diri kita untuk kita capai target tu. Alhamdulillah, I can say that I am very proud of myself. My vision semua ni, alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Macam I punya shooting pun, I baru je habis semalam, baru habis last episode Suri Hati dekat TV3, Surat Samarinda. Tanya. 10 Tapi siapa malam. yang terlepas tu, boleh tengok kat View Malaysia. Wow, saya suka orang-orang yang ada azam melibatkan kerja, Ya. membuahkan hasil. Betul, Itu yang kita nak. Betul? Itulah maksud saya bila saya kata azam tak semestinya tahun baru, tapi memang kita kena plan untuk tahun ni kita nak buat apa. Dan kita kena work towards kita punya goal tu. Tapi itu bercakap tentang azam yang Sarah buat Itu macam realistik. tercapai. Tapi kalau macam Vicha sendiri, pernah tak ada unrealistic azam yang orang kata macam benda tu macam tercapai ke benda tu? Pernah tak? Mungkin saya teringin dekat Malaysia ni buat, sebab saya kan bisnes bakso kan daripada Indonesia. So saya tu memang pengen bawa bakso dekat sini yang beratnya sampai 20 kg untuk satu porsi. Wow, itu besar betul tu. Yes. Jadi macam mana nak makan? Jadi dia kena kongsi kak, boleh 50 orang. Tapi sebenarnya kalau kita tengok unrealistic Vicha tu dia macam kalau ada dekat Malaysia boleh tercapai sebenarnya. Betul tak? Sebenarnya. Dia akan jadi macam yang pertama dekat Malaysia. Yes. Yang akan InsyaAllah. bawa benda tu kan. Betul. Kita pula rasa tak sabar nak makan. Mungkin boleh bagi kita rasa lepas ni. Boleh. Boleh. Kalau Kila perasan daripada tadi, Vicha dan juga Sarah sendiri kata unrealistic azam ataupun azam kita ni sebenarnya bermula dengan perasaan teringin. Betul. Bila ada perasaan teringin tu, itulah mula kita listkan apa azam kita. Kita nak itu, kita nak ini, macam-macam. Contohnya nak beli rumah, nak beli kereta, nak ada perusahaan sendiri. Macam-macam lah kita list, dah letak kat IG lagi. Kita kena ada target. Betul. Memang target kita tu unrealistic. Tapi kalau kita work towards kita punya target tu, insya-Allah dia boleh jadi reality. Yeah. Kita kena ada usaha dan kita kena ada komitmen kita nak buat. Kalau kita malas, kita tak nak buat, memang sampai bila-bila jadi unrealistic. Betul. Cumanya Sarah kan, bila kita dah ada target kita dah ada misi kita towards the aim tu kan, ada pula lah surrounding kita ni Kila, kawan-kawan yang tak supportive. Mungkin Sarah atau Vicha sendiri ada circle of life you yang ada kawan-kawan yang kita boleh katakan Pasti ada kan kak? sedikit Ada. toxic begitu. Ada. Okay, macam my case right now, okay. I takkan jadi macam ni kalau surrounding I negatif. I takkan move forward kalau surrounding I negatif. Surrounding kita sekarang positif, that's why korang pun lebih nampak I ceria, boleh gelak-gelak. Cing. Betul. Diri kita sendiri pun kita kena tanam, okay, kita nak something good happen to us. So kalau kita nak something good happen to us, first kita kena change kita punya surrounding. Sebab kalau surrounding kita negatif, kita akan jadi negatif, kita akan jadi follow. kita akan follow. Tapi kalau kita positif, benda-benda yang positif semua akan lekat dengan diri kita. Vicha sendiri macam mana? Okey, sebab kita ni dalam dunia ni kita akan ada kawan toksik, akan ada kawan yang baik. So betul kata Kak Sarah, itu adalah choosingnya tu baik kita. Antara you nak follow dia atau tak.
That's why kadang-kadang kawan-kawan kita mungkin misalnya yang tipikal gangster atau apa, tapi kalau you choose untuk tak follow dia orang, memang tak akan jadi juga you akan seperti itu. So that's why kadang-kadang dalam kehidupan tu kita kena pilih apa jalan yang kita nak. So akan pilih maksudnya saya nak lingkungan yang macam mana. Sebab betul kata Kak Sarah, bila kita ada dekat lingkungan yang baik, kita akan mungkin akan menjadi lebih baik. Sebab pentingnya untuk bagi badan kita, diri kita ni mental kita Mental sihat, kita, badan yes, kita betul, sihat. betul. Sebab tu lah Kila, orang kata kalau nak memilih circle ni, pilih dengan betul. Kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, wangilah kita. Kalau kita berkawan dengan pembuat besi, berbau besilah kita. Kalau penjual bakso macam mana ni nanti? Penjual Dia- bakso Setakat ni tak tahu lagi. penjual bakso kita akan kita bincang ni Rasanya 20 kita kilo betul. ni. Tapi apa-apa pun kita akan teruskan lagi perbualan kita selepas ini. Mungkin Vicha dan juga Sarah ada lagi azam-azam mereka yang mereka nak kongsikan dengan kita Kila. Tapi sebelum itu kita nak dengar dulu azam-azam realistik ataupun unrealistik mereka di luar sana dalam segmen Sis Cover. Saya nak pandai swimming. Bila ada orang buat azam, orang lain pun rasa nak ikut juga. Tapi sebenarnya bagi saya azam ni dia datang dengan diri sendiri. Azam yang tak tercapai is saya nak turunkan berat badan saya. Dia selalu datang tau. So disebabkan dia selalu datang tu, kita rasa macam nak keep on going to achieve that goal. Melancong ke luar negara. Bagi saya setiap individu ada dia punya matlamat. Memang kita ada, contoh kita 1 tahun tu ada 10 azam. Tapi realistically kita tak boleh capai 10 azam tu. So maybe kita hanya ikut kemampuan and then kita akan bawa azam yang tak tercapai untuk tahun tu ke hadapan. Which is not wrong as well. Semestinya, okay, dia macam klise. Okay, tapi saya harap saya dah taken lah. Dan saya harap masa video ni tayangkan, saya dah ada someone. Mungkin dah ke fasa seterusnya kan. Macam untuk saya lah kan. Sebab saya tak adalah macam tahun baru kena azam baru, tak. Tapi tak jauh dari sudut hati tu, dekat dalam tu saya sendiri je tahu apa yang saya nak capai pada tahun itu. Kadang-kadang tu macam bila dah capai tu saya macam, oh ini azam aku rupanya. Macam sampai kita ingat dah rupanya kita pernah macam mana bermimpi pasal benda tu. Itu dia. Tapi kan, adakah azam-azam tu semua akan tercapai ataupun tidak? Vicha rasa macam mana? Boleh ke diorang capai azam-azam tu? Of course gini, azam itu kan impian. Kalau misalnya impian kita tak capai, kita tak buat, memang tak akan jadi. Betul. Kalau kau hanya duduk diam tak akan jadi. Tapi kalau kau ada tujuan dan kau buat, insya Allah akan jadi. Orang kata work for it. Kita nak tanyalah kan, ada sesetengah orang ni dia ada unrealistic azam untuk berkahwin ataupun berkenalan dengan orang kata international punya orang. Masa kita tahu Vicha ada pengalaman itu. Jadi kan mungkin tapi ini orang kata kalau orang tu macam dia just rasa macam aku nak kahwin dengan mawak ni lah kapan, aku nak kahwin dengan macam ni lah macam ni. Mungkin Vicha rasa perlu ke orang kata macam manusia-manusia ni ataupun orang kat luar sana ni untuk ada azam yang orang kata nak sama, orang kahwin dengan international pun nak kahwin juga orang international. Nak tiru azam kawan lah ni. Tapi ini adalah satu juga yang kita tidak boleh menghina orang, tidak boleh menjudge orang daripada fisik and everything sebab terjadi dekat saya. Oh ya ke? Jadi pada saat sebelumnya tu saya paling yang takut dan paling macam gitu. Faham tak? Faham kan maksudnya Respon benda yang macam tu. Yes, sebab saya memang tak ada langsung maksudnya terfikir. Dulu husband saya kan Indonesia, maksudnya tak ada terfikir pun untuk ke international apa. And then pada saat tengok maksudnya orang-orang dulu, orang-orang my husband apa semua macam kita anggap something dan ternyata malah jadi jodoh kau rasa. Jadi jangan suka menghina orang, jadinya nanti tiba-tiba jodoh engkau itu. Sebab kadang-kadang apa yang kita cakap, kita benci tu itu Malah yang kita jadi- dapat. Ya, correct. Kila, awak kena tukar azam awak. Azam awak bukan nak kahwin anak raja. Azam awak tak nak kahwin anak raja. Yes. Betul. Saya tak nak anak raja, tak nak orang kaya. Semua lah. Jadi terbalik. Tapi kalau nak ikut dengan tak nak awak ni sampai esok lusa episod kita tak habis. Tapi kembalikan lagi kepada ya itu lagi takdir kan, betul tak? Takdir Allah juga. Jadi pada saat kita berencana, pada saat apa yang kita nak, tapi bila Allah tidak takdirkan benda tu memang tak dapat juga gitu. Kita akan kupas lagi, kita akan
cerita lagi tentang Azam-Azam ni. Kalau setakat sekarang ni memang banyak dah ni yang kita dapat daripada dua-dua sis cantik kita ni. Kita akan sambung lagi selepas ini, tapi sebelum tu kita nak tengok makeup challenge dalam Me So Cantik. Hai, dalam Miso Cantik, sekali lagi bersama saya Ayang Kamil, Jurusoleh Malaysia, untuk berkongsi dengan anda bagaimana untuk makeup bagi mereka yang berwajah gempal. Okey, kita akan buat base dahulu. Primer ni untuk jadikan foundation tu lebih rata ya. Dan letakkan di bahagian T-zone. Foundation yang saya pakai ni sesuai untuk wajah yang gempal sebab dia matte, ya, semi matte, dia tidak berkilat, tidak ada glowing dan sebagainya. Sebab apa? Jika kita menggunakan foundation yang ada banyak glow ataupun ada kesan-kesan kilat, dia akan memberikan efek lebih besar atau lebih bulat. Tekan dan tarik. Okey. Bila kita tarik, dia tak ikut. Ya. Nampak? Kita gunakan concealer di bawah mata. Bila kita lihat wajah Jiha, okey, wajahnya memanjang tetapi agak lebar di bahagian bawah. Ya. Bahagian dagunya lengkap, cukup tajam, dan kita akan fokus di bahagian sini, ya, dan juga sedikit kepada hidung. Kita ambil warna yang coklat yang gelap. Okey, dapat kita tunjukkan sebelah sini. Dan kita akan tekankan di bahagian sini. Bermula daripada anak telinga sehinggalah ke bahagian hujung mulut ni. Ini untuk menaikkan tulang pipi. Di bahagian bawah mata kita fokus dulu, bahagian yang cerah, tengok atas, dan kita tekankan dulu pipi. Di bahagian tengah. Okey. Jadi contouring yang kita buat tadi, dia akan timbul kembali. Okey, lepas tu kita akan contourkan dia menggunakan powder yang sesuai lah. Kita akan contour sikit. Bahagian ni. Okey, bahagian sini juga. Sikit. Naikkan puncak dia dan turun. Sekarang kita gunakan eyebrow gel. Kemudian kita rapikan menggunakan concealer. Dan satu lagi tips, jangan lupa gelapkan juga di bahagian sini dan ke atas begini. Dan tarik ke atas. Barulah kita bermain dengan highlights. Kemudian kita warnakan sedikit dengan warna yang coklat gelap dan lalukan di bawah highlighter ni tadi untuk dapatkan mata tu lebih besar. Jadi apabila kawasan mata ni nampak besar, dia menguasai sebahagian daripada wajah ni tadi, yang lebar tu tadi. Okey, maskara yang ni kita akan alurkan juga di bahagian bulu mata bawah ni. Kita bagikan dia nampak besar, jadi wajah tu akan nampak kecil. Bibir juga memainkan peranan untuk memberikan wajah tu nampak lebih kecil. Bagaimana? Kita akan lukisnya lebih besar sedikit daripada basic yang ada. Ya.
saya tahun depan azam saya nak nampak lebih cantik. Make up Amin. selalu macam gitu. Saya setuju. Tak apa, kita aminkan. Orang kata azam. Azam ni orang kata satu doa sebenarnya. Tapi tak apa, insyaAllah saya aminkan doa tu. Para penonton pun boleh aminkan doa-doa tu juga. Okey, sekarang ni kan macam kita tahu, azam ni setiap tahun lah. Most of us akan ada azam untuk setiap tahun baru. Bagi Vicha dan juga Sarah sendiri, rasa macam wajib tak untuk seseorang manusia ni ada azam ataupun ianya hanya sekadar trend je? Kalau orang tanya kau, at least kau tahulah azam kau apa. Macam tu. Wajib. Sebab bila kita ada azam, kita ada target dalam diri kita, dia akan bentuk diri kita. Kalau kita tak ada azam, kita tak ada target dalam diri kita, kita macam tu je bangun Macam tu pagi. je, Apa nak buat hari ni? Okeylah. Kan? Jadi kita macam orang yang tak ada visi. Kita kena ada visi dan misi dalam hidup kita. Apa jadi ke tidak lain itu belakang cerita, tapi dia akan bentuk peribadi kita untuk menjadikan kita seorang yang ada komitmen dan berdisiplin. Dia kena ada setiap dalam hidup kan kita ada target dan tujuan. Kadang-kadang kita dalam hidup tu okey nak menikah umur berapa, ya kan? Itu sama dengan azam juga. Betul tak? So kita ada target. Okey, saya nak lulus sekolah umur berapa apa semua segala macam. So bila engkau tak target benda tu, jadi kau tak tahu pencapaian kau nak ke mana dan apa yang kau nak buat. Tapi kalau misalnya kau target, okey tahun depan saya kena beli rumah. Contohlah misalnya kena beli rumah. Kau akan usahakan berapa Jadi pendapatan kita akan bekerja keras dan kau akan tahu, okey so, kalau saya nak beli rumah harga sekian, saya kena pendapatan sekian. So pencapaian tu kalau kau hanya okey duduk relax tak apalah apa yang itu sahaja yang kau akan dapat. Okey, sikitlah boleh tak nak tahu. Mungkin dah azam Sarah ataupun Vicha yang dah tercapai tahun ni, dah tercapai macam sikit-sikit dah yang dah tercapai. Drama-drama lepas tu baru beli kereta. Alhamdulillah. Beli kereta sendiri dengan hasil duit sendiri. Inilah yang kita mahukan. Betul. Vicha sendiri, kalau tadi Sarah kata dah beli kereta, Vicha, adakah bakso 20 kilo tu akan menjadi realisasi tahun ini atau tahun depan? Itu insya-Allah. Kalau misalnya daripada dulu, saya kan anak dulu waktu awal-awal 3 perempuan semua. So saya tu memang mimpi pengen punya anak lelaki dan alhamdulillah Allah kabulkan benda tu dan anak sekarang yang terakhir tu lelaki. Lepas tu kalau misalnya dalam segi usaha atau apa, saya tu teringin, maksudnya sebab orang tahu saya daripada Indonesia dan banyak sekali orang Malaysia yang tengok YouTube Indonesia atau food vlogger Indonesia. Dan mereka tidak dapat merasakan rasanya makanan-makanan itu. So saya memang ada satu rencana yang nak bawa makanan-makanan itu untuk ada dekat Malaysia. Kita nak tengoklah azam tu menjadi, kalau tak tahun ini, tahun depan insya-Allah. Ya, betul. Dan mungkin juga sebelum kita nak closing kita punya episod hari ini, mungkin dua-dua wanita yang gagah perkasa ini, inner you, okay? Mungkin boleh kongsikan ataupun berikan kata-kata semangat untuk rakan-rakan hijabista kita di luar sana yang ada azam tapi takut, yang ada azam rasa itu tak realistik. Kata-kata anda untuk mereka. First, believe in yourself and believe in Allah. Okay, believe that whatever you wish for, Allah akan bantu, tapi kena ada usaha. Dan jangan salahkan orang sekeliling ke, jangan salahkan benda lain. Kalau tak jadi, blame yourself. Kalau itu kata-kata Sarah bagi semangat. Untuk Vicha, kita tukar sikit soalan dia. Untuk orang-orang yang kat luar sana yang suka merendah-rendahkan matlamat, azam dan misi seseorang, katakan sesuatu untuk mereka. Bukan saya. Kata tak saya awak, saya sayang awak. Walaupun tadi you buat Katakan sesuatu untuk mereka yang suka memperkecil-kecilkan kita. Betul. Okey gini, sekarang bila I dah tambah maksudnya umur ni, nak melayan lagi macam what? Dah tak ada time dah. Kau buatlah apa yang kau nak, kau buatlah apa kau nak jahat dekat aku move forward, bye-bye gitu. Sarah macam nak tambah tu. Mungkin Sarah ada yang terpendam. Dia macam Ada yang buat, mungkin ada yang buat jahat. Jangan rasa kita tak boleh buat. Satu hari nanti kita boleh buat. Yes. Betul. Tapi lepas tu juga jangan jealous. Ya, betul. Jangan jealous. Sebab biasa orang-orang yang berbuat seperti itu sebabkan dia yang jealous. Dia tak nak orang tu berjaya. Dia tak nak tengok berjaya sedikit aja, dia tak nak berjaya. Sebenarnya hidup dia tak bahagia. Sebab tu dia nak rosakkan kebahagiaan orang. Nak cakap siapa? Sebelum perkara ini sebelum perkara ini jauh lagi, sebelum hijabista bertukar menjadi hijab lain, jangan lupa korang dekat sana, kat luar sana, jangan lupa untuk share, like, subscribe Hijabista Show sebab kita akan bawa lebih banyak lagi konten-konten, mungkin tetamu-tetamu yang lebih menarik Dan lebih topik-topik yang hangat. panas. Sampai
kita berjumpa lagi di The Hijabisa Show. Bye. Assalamualaikum. Thank you, Licha. Thank you.